Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mata pelajaran sirah tajuk yang ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Mari kita lihat ringkasan tentang kisah Nabi Yunus dalam slide yang berikutnya. Nabi Yunus alaihi salam. Nama Nabi Yunus ialah Yunus bin Matta. Nama Nabi Yunus disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Nabi Yunus dari keturunan Bunyamin bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yunus merupakan nabi-nabi daripada Bani Israel. Nabi Yunus diutus kepada kaum Assyria dan Ninawa. Kaum Ninawa. Kaum Ninawa tinggal di Iraq. Nabi Yunus menemui mereka dalam keadaan kekafiran, menyembah berhala, menyekutukan Allah. Kaum Ninawa sangat berpegang teguh kepada ajaran, tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Nabi Yunus dan kaum Ninawa. Nabi Yunus menyeru kaum Ninawa agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ninawa menolak dan enggan menerima dakwah Nabi Yunus kerana menganggap baginda orang asing yang membawa ajaran baharu. Dikatakan, 2 orang sahaja yang menerima dakwah Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah sepanjang 33 tahun dakwah baginda. Azab kaum Ninawa. Nabi Yunus berputus asa akan kedegilan kaum Ninawa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar kaum Ninawa ditimpa azab yang berat, lalu meninggalkan mereka sebelum Allah mengizinkannya. Udara di sekeliling Ninawa menjadi gelap, wajah bertukar menjadi pucat, tidak berdarah. Angin bertiup kencang membawa suara gemuruh yang menakutkan. Taubat kaum Ninawa. Kaum Ninawa segera bertaubat dan memohon ampun atas segala kesalahan mereka. Kisah ini diceritakan dalam surah Yunus ayat 98. Kaum Ninawa menyatakan keimanan kepada Allah dan kebenaran kenabian Nabi Yunus. Mereka menyesal kerana bersikap kasar terhadap Nabi Yunus menyebabkan baginda marah lantas meninggalkan daerah itu. Kaum Ninawa keluar dari kota beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir sambil menangis memohon ampun dan rahmat Allah agar dihindar azab dan siksaannya. Allah menerima taubat dan memperkenankan doa hambanya yang tulus ikhlas. Wajah yang pucat kembali merah, udara gelap kembali bersih. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dengan rasa syukur dan gembira. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nun. Selepas meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus pergi berlayar mengikuti sebuah kapal. Setelah berlayar di tengah lautan, cuaca bertukar menjadi buruk. Untuk mengelakkan kapal tenggelam, banyak barang terpaksa dibuang termasuklah penumpangnya. Undian dibuat dan nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali. Nabi Yunus merasa bahawa keputusan itu adalah atas kehendak Allah dan baginda akur. Baginda sedar akan dosa dengan meninggalkan Ninawa sebelum Allah mengizinkannya. Nabi Yunus dilempar ke dalam laut. Lantas Allah mewahyukan kepada seekor ikan nun yang sangat besar untuk menelannya dan menyimpannya di dalam perut sebagai amanah Tuhan.
Nabi Yunus memohon ampun dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nun selama 40 hari, kemudian dikembalikan ke darat. Baginda terdampar di pantai dalam keadaan lemah. Dengan rahmatnya, Allah menumbuhkan sepohon labu di sebelah Nabi Yunus untuk melindungi baginda daripada matahari dan buahnya untuk dimakan. Apabila sihat, baginda kembali ke Ninawa untuk berdakwah dan membimbing kaum Ninawa. Baginda terkejut mendapati mereka telah beriman kepada Allah. Mukjizat Nabi Yunus alaihi salam. Terselamat di dalam perut ikan Nun. Pengajaran daripada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bersabar dalam berdakwah, tidak terburu-buru dalam tindakan, tidak cepat marah dan berputus asa apabila dakwah tidak diterima.